Sama bos. Bos ambil dari mana? Bos kasih dari kilang ini saja kilangnya. Oh, semua tarik daripada kilang? Iya, bos kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, di sebalik rimba dan kawasan Semak Samun, wujudnya sebuah perkampungan pendatang asing tanpa izin. Rumah dibina secara haram, manakala sumber elektrik pula dipintas daripada bangunan perindustrian berhampiran. Wartawan Haris Farouk Alex menyertai satu operasi khas dikendalikan oleh pasukan imigresen Putrajaya bagi membantras perkampungan Pati Rimba. Saksikan laporannya. Seramai 94 anggota termasuk pegawai imigresen dari cawangan Putrajaya dan Negeri Sembilan dikerah untuk membantras sebuah perkampungan pendatang asing tanpa izin, Pati, di Puchong, Selangor. Faktor kedudukannya yang berada di dalam kawasan hutan menyukarkan serbuan yang turut dianggotai pasukan gerakan AM PGA Polis Diraja Malaysia. Di sebalik pokok-pokok kecil dan belukar itu tersembunyi satu penempatan pendatang asing tanpa izin yang kami syaki telah pun berada di sini antara 6 ke 7 tahun berdasarkan kepada keadaan rumah dan jalan-jalan denai yang terbentuk di dalam perkampungan tersebut. Perkampungan ini dipercayai mula didirikan sejak 7 tahun lalu dan setiap rumah kayu dibina oleh Pati secara haram. Oh, ambil elektrik? Sama bos. Bos ambil dari mana? Bos kasih dari kilang ini saja kilangnya. Oh, semua tarik daripada kilang? Iya, bos kasih. Oh, ramai ke duduk di sini? Ini tak ada lah. Ini pun dari sana. 6 orang saja duduk sini. Oh, sini. Apa? Tempat lain semua? Rumah-rumah lain? Itu lain, Cik. Itu lain. Rata-rata penduduk yang diperiksa didapati tiada dokumen pengenalan diri, salah guna pas lawatan sosial dan tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Saya punya itu, Mam. Apa dia berapa lagi cari? Ha? Permit apa kalau ada pasport ada permit lah, tak ada tak permit lain, pasport lain. Azam. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Indra Hairul Zaimi Daud, operasi dijalankan bertujuan bagi mengesan, menangkap, mendakwa dan mengusir warga negara asing yang melanggar undang-undang mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seperti mana yang tuan-tuan lihat tadi, keadaan tempat tinggal mereka itu sangat menyedihkan dan tempat-tempat ini menjadi punca kepada merebaknya COVID-19 ini. Jadi lanjutan daripada operasi ini, Immigration akan memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan supaya penempatan ini dimusnahkan dengan segera. Jika tidak, nanti mungkin akan berlaku lagi di mana dalam keadaan sekarang ni ramai mereka yang kehilangan pekerjaan dan mereka memang mencari tempat-tempat setinggal seperti ini untuk didiami. Operasi yang diselaraskan pasukan tindak cepat atau QRT Jabatan Imigresen turut disertai 18 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara dan 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Seramai 63 pendatang asing tanpa izin telah diperiksa dan 43 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen. Kesemua tahanan berusia di antara 25 dan 50 tahun dibawa ke depo tahanan imigresen Lengging Negeri Sembilan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Laporan Haris Farouk Alex 999. Pihak polis masih menjalankan siasatan ke atas semua individu yang terlibat dalam pembikinan iklan judi online yang mula mendapat perhatian awam sejak minggu lalu.
Wartawan Syahirah Azhar bertemu Ketua Polis Daerah Dang Wangi untuk mendapatkan perincian kes. Butirannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Susulan sebuah lagi video iklan raya yang mempromosikan akti perjudian tular. Pelakon yang terlibat mengaku hanya menerima upah sebanyak RM200. Berdasarkan risikan, pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, Kuala Lumpur berjaya menahan mereka yang terlibat dalam pembikinan iklan judi kedua bagi membantu siasatan. Kurang daripada 24 jam, pihak polis berjaya mengesan sebuah lagi video viral yang mempromosikan aktiviti perjudian. Malah ungkapan edisi 003 digunakan di dalam video berkenaan. Kami bertemu dengan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Muhammad Zainal Abdullah untuk mendapatkan perincian kes. Untuk dituduh di mahkamah. Setakat ini, siasatan kita lebih menjurus kepada di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan aib untuk memecahkan keamanan, menggusarkan orang awam. Dan juga kita siasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 kerana penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian. Siasatan kedua-dua kes ini telah membawa kepada penahanan 5 suspek, termasuk suspek utama yang diburu kerana dipercayai mendapat arahan dari sindiket perjudian yang sama. Sekaligus menjadikan keseluruhan tangkapan setakat ini seramai 18 orang. Walaupun online ni dah lama, tapi sekarang ni mereka dah berani secara terbuka dimasukkan dalam YouTube, dijadikan dalam bentuk lagu pula. Apatah lagi isu video viral, 2 buah video itu menyentuh sensitiviti orang Islam, dibuat di kala kita tengah berpuasa di dalam bulan Ramadan, persiapan untuk mengadakan hari raya, dikatakan dengan berjudi itu boleh menjadikan kita kaya. Klang, Selangor. Rentetan kejadian 2 pengawal peribadi dipukul majikan gara-gara berbuka puasa. Polis berjaya membongkar satu sindiket perjudian. Majikannya marah dan telah menampar ataupun memukul bodyguard tersebut. Selepas daripada itu kejadian yang pertama. Dalam kejadian yang kedua pula, kedua-dua bodyguard ni dibawa ke Kelang, di Bukit Tinggi Kelang, itu rumah majikan dia, dan di situ kedua-duanya telah dipukul. Juga dikeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin menimbulkan sensitiviti pada keagamaan. Pihak polis berjaya mengesan 4 suspek dipercayai terlibat dalam kes pergaduhan sebelum ini, termasuk majikannya. Kejadian ini turut menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Kita di pihak PDRM, kita yang penting adalah kita menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. So, mereka yang telah melakukan kesalahan akan tetap kita ambil tindakan di bawah undang-undang yang ada. Di bawah undang-undang yang ada, dan kita tidak akan membiarkan ia terlepas begitu saja. So, pihak-pihak yang lain, kita mengharapkan supaya tidak menimbulkan api kemarahan antara kaum, kerana perkara ini akan dan telah kita ambil tindakan dari segi perundangan. Pergaduhan di antara kedua-dua pihak dipercayai tercetus apabila pekerjanya lewat kembali bekerja setelah berbuka puasa sehingga menyebabkan mangsa dipukul dan diugut dengan pistol. Yalah, you kena letak dalam kargo you lah. Tak boleh letak bawah ni. Baru kena tadi pecah. Bawah kena. Ya, bukan masalah bawah kena, masalah bawah tu tak boleh letak apa. Sengaja meletakkan kayu penyendal di bahagian bawah lori supaya boleh meletakkan barangan di dalam lori secara berlebihan. Ada juga di antara mereka yang tidak ambil pusing berkenaan keselamatan tayar lori yang tidak diselenggara dengan baik. Saksikan op tutup lebuh raya yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor baru-baru ini. Rinciannya bersama wartawan Nur Syahirah Azhar.
Dengkil Selangor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Selangor bersama 7 agensi lain menjalankan op tutup di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan hentian rehat dan rawat Dengkil arah selatan secara bersepadu bagi membanteras kesalahan jalan raya terutamanya bagi kenderaan perdagangan. Memastikan pemandu-pemandu lori atau pemilik-pemilik kenderaan perdagangan tidak meletakkan bahan-bahan seperti kayu, besi, plastik dan sebagainya di bawah trailer. Sebab kita dapati sejak tahun 2020 sejak 3 tahun lepas terlalu banyak item yang jatuh daripada kenderaan perdagangan ini di atas lebuh raya. Pihak PLAS sendiri pun mendapati lebih daripada 19,000 bahan-bahan ini jatuh di atas highway, dan bahan inilah yang bahayanya bila penunggang motosikal terutamanya especially sebelah malam sebab kita tak nampak ada kawasan-kawasan di lebuh raya ni yang tak ada lampu. Jadi ini yang boleh menyebabkan kemalangan, malah boleh menyebabkan kehilangan jiwa kepada pihak-pihak, kepada orang tersayang kita. Jadi itu yang kita buat ni adalah untuk bagi kesedaran dan bagi peringatan Sebab kita akan keluarkan saman dan juga buat pemeriksaan ke atas lori-lori ni supaya mereka tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan seperti ini Seorang pemandu lori yang berasal dari Johor mendakwa mengalami masalah brek lori yang tidak kukuh sebagai alasan meletakkan kayu di bawah bahagian lori. Pemandu lori yang berusia 31 tahun ini mendakwa meletakkan rim tayar dan kayu di bahagian bawah lori atas alasan tidak mempunyai ruangan di dalam lori. Tapi bila kita bayangkan jika peralatan itu jatuh di atas jalan raya, ianya boleh mengakibatkan kemalangan ataupun kecederaan ke atas pengguna jalan raya yang lain. Bang, rim tu untuk apa ni? Rim tu pecah jadi saya simpan kat situ. Rim tu? Itu tak salah letak bawah tu. Kau tak salah. Tapi dah tak ada tempat gantung ni. Yalah, you kena letak dalam kargo you Tak boleh letak bawah ni. Dia baru kena tadi pecah. Bawah kena. Ya, bukan salah bawah kena, masalah bawah tu tak boleh letak apa benda pun, barang. Memang salah tau. You bayangkan kalau jatuh rim tu. Bayangkan kalau kita punya parent ke langgar. Memang boleh menyebabkan kemalangan maut tau. Sebab macam ni, you letak kayu ni. Tengok ni. Mari. Saya nak tunjuk. Ni. Ni you tak ikat tau. Ni kalau vibrate ke apa, dia jatuh. Kalau motor langgar, memang masalah kepada pengguna jalan raya yang lain. Macam ni tak boleh letak macam ni. Boleh bawa tapi letak dekat dalam. Letak dekat you punya part ke ataupun dalam trailer boleh. Macam ni tak boleh Jatuh memang orang lain yang bahaya. Kita tak perasan. Sepanjang operasi dijalankan, pihak JPJ berjaya mengesan 33 buah lori yang meletakkan kayu sebagai penyendal dan rata-rata gagal memberikan alasan yang kukuh. Kayu macam ni dia masuk simpan kat dalam ni saja. Tanpa dia ikat, tanpa dia ada ikatan apa-apa. Jaga Cik. Lepas tu kalau kayu ni jatuh kat belakang, pemandu tak nampak dah. Dan bahaya kalau kayu ni jatuh, kereta langgar, motor langgar kan. Ini yang kita cuba ambil tindakan sebab ni membahayakan pengguna jalan raya yang lain kan. Walaupun dia tengok sebatang. Walaupun sebatang tapi dia tak ikat dia masuk ke dalam ni. Dia tak ada apa, sini tak ada apa, kosong saja. Dia dah tak ikat, dia just masuk saja. Dengan harapan kayu tu memang stay. Sebab berat kayu tu, tapi tak boleh sebenarnya. Sebab di chassis ni dia tak boleh letak apa-apa bahan langsung, kecuali chassis saja. Lebih 18,000 kemalangan di lebuh raya pada tahun lalu berpunca daripada serpihan kayu dan angka ini menimbulkan kerisauan kepada pihak JPJ. Kita tak nak disebabkan oleh benda yang kecil saja, seperti kata kayu yang kecil saja menyebabkan kemalangan jiwa pada orang tersayang kita. Ini yang cuba kita nak orang kata bagi peringatan ataupun bagi kesedaran pada semua pemandu, terutama pemandu trailer sebab mereka tak ada alasan yang konkret kenapa perlu letak kayu-kayu di bawah. Sebab lori mereka ada ruang yang lebih besar di atas lori ataupun di bahagian pemandu dan sebagainya. So benda kayu ni boleh dibawa, dia tak menghalang.
Tapi mestilah letakkan di tempat yang dibenarkan, sepertinya dalam kargo ataupun ruang lori tersebut. Sebanyak 126 buah lori telah diperiksa dan 19 daripadanya didapati membawa lebih muatan. 67 buah lori turut ditahan atas kesalahan tayar yang tidak diselenggara dengan baik. Bagi untuk lebih muatan ni, kita akan tengok dia punya surat barang dia. Dan dalam surat barang ni selalu dia akan nyatakan apa yang dia bawa dan berat dia sekali. Ya. Kalau di situ kita tengok dengan BDM di lori, contoh BDM dia hanya 36,000 tan, 36,000 kilo, 36 tan saja. Tapi bila surat barang dia, kita tengok 40 tan ataupun 50 tan. So kita tahu dah dia memang berat lah. Sebab tu kita akan terus dia timbang lah. Pastikan betul berat ni berapa persen dan sebagainya direkodkan, dan itu yang kita akan gunakan lah. Kalau bawah daripada 35%, kita akan ambil di bawah APJ. Lebih daripada berat, lebih daripada 35%, kita akan ambil di bawah APAT. Kita akan bawa ke mahkamah lah. Dalam operasi sama, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Selangor menjalankan seringan ujian air kencing terhadap 23 pemandu dan 6 daripadanya didapati positif dadah jenis metamfetamin. Laporan Syahirah Azhar 999. Parkir lori tanpa kebenaran. Kegiatan itu boleh dilihat di beberapa kawasan di sekitar Klang Utara dan Selatan. Majlis Perbandaran Klang bersama 999 membongkar taktik yang digunakan para pemandu ini ketika memarkir lori di bahagian bahu jalan. Laporannya bersama wartawan Sanizar Ain. Jam 8 malam, Jabatan Penguatkuasa Majlis Perbandaran Klang MPK Selangor mengadakan taklimat operasi kenderaan berat. Matlamat operasi adalah untuk membantras kegiatan memarkir kenderaan berat di bahu jalan tanpa kebenaran di sekitar Klang Utara dan Klang Selatan. Timbalan Pengarah Penguatkuasa MPK Syahrul Hazri Abdul Majid mengetuai operasi bersepadu ini yang turut melibatkan 17 anggota penguatkuasa MPK, 2 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan dan 2 anggota Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Klang Selatan. Lokasi pertama operasi dijalankan di sekitar kawasan Bukit Raja Klang. Hasil pemeriksaan mendapati banyak kenderaan berat memarkir di tepi jalan raya tanpa kebenaran. Dipercayai kawasan ini dijadikan pot memarkir kenderaan berat, di mana ia boleh mengundang halangan berbahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Pertama sekali, dia meletakkan kenderaannya secara halangan. Dia meletakkan di atas, iaitu meletakkan di atas tempat awam. Jalan ni jalan untuk orang awam guna bersama, tapi dia buat macam parking, macam satu depo lah. Itulah. Di sini saja kita buat dalam bulan 2 saja kita dah buat 4 kali operasi. Aduannya pun banyak. Kita terima panggilan daripada orang awam, dan aduan ini, kesalahan ini amat serius. Serius. Sebab itu kita selalu ambil tindakan. Dekat lori-lori ini. Operasi turut memberi penekanan kepada pemilik kenderaan berat yang cuba mengambil kesempatan untuk memarkir kontena di kawasan ini. Susulan itu, JPJ mengeluarkan notis temu siasat P23 kepada pemilik kenderaan. Kepada tak ada, kita meletakkan saman ini pada kesalahan trailer. Sebab dia meninggalkan trailer di tempat yang tidak dibenarkan, dan macam kesalahan tadilah menghalang lalu lintas. Dan boleh mendatangkan bahaya lah. Okey, saman yang dikeluarkan saman yang dikeluarkan sama juga macam tadi, mana saman JPJ P23. Operasi sama diteruskan di sekitar kawasan Pandamaran. Hasil pemeriksaan turut mendapati beberapa kenderaan berat memarkir tanpa kebenaran serta menghalang lalu lintas.
Menurut Syahrul, pihak MPK kerap menerima aduan melalui masyarakat dan penduduk setempat mengenai perkara ini. Mengikut statistik MPK, tahun 2019, sebanyak 303,000 kompaun telah dikeluarkan, manakala 1,300 lagi bagi tahun 2020. Nona kecil 7/1 Taman MPK 2007. Itu kesalahan. Ya. Jadi kita tidak akan berkompromi ataupun tidak memberi diskaun atau pengurangan denda yang maksimum kepada mereka. Hasil operasi bersepadu kali ini, MPK telah mengeluarkan 51 kompaun mengikut Undang-Undang Kecil 7/1 Taman MPK 2007, manakala pihak JPJ mengeluarkan 44 notis temu siasat dan JSPT Kelang Selatan pula mengeluarkan 7 notis abai keselamatan. MPK turut menegaskan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan kesalahan memarkir kenderaan berat di kawasan yang tidak dibenarkan. Operasi sebegini akan diteruskan dari masa ke masa dan memandangkan aduannya bertambah. Saya nasihatkanlah kepada pemilik-pemilik atau pengusaha-pengusaha kenderaan berat supaya agar meletakkan kenderaan mereka di tempat yang sepatutnya. Jangan kita letakkan secara di tempat awam dan sebagainya yang boleh menghalang lalu lintas. Laporan Sanizat Ayin, 999. Baru-baru ini, rakaman kejadian kemalangan di antara sebuah lori dan motosikal di Sungai Buloh, Selangor menjadi tular sehingga mendapat perhatian awam. Video berdurasi 41 saat itu jelas menunjukkan tindakan pemandu lori yang memandu secara melulu sebelum memberhentikan kenderaan secara mengejut sehingga menyebabkan sebuah motosikal melanggar bahagian belakang lori terbabit. Rentetan pelanggaran, penunggang motosikal itu terbabas sehingga dilanggar oleh sebuah kenderaan yang lain. Detik-detik mengejutkan itu menjadi tular di media sosial sehingga mendapat lebih 30,000 tontonan. Pada saya, lori dan motor dua-dua ada kesalahan sendirilah. Bagi saya, lori itu tak sepatutnya berada di lorong kanan dalam keadaan laju lah. So dia kena alert lah dalam situasi yang tersebut. Dan motor pun bagi saya ada kesalahan dia sendirilah. Sebabnya sepatutnya tak berada di lorong kanan dengan keadaan laju lah. So diorang pemandu-pemandu ni semua sepatutnya lebih alert dengan keadaan semasa lah. Motor agak laju, lori pun brake secara mengejut. Macam pemandu lori dia tak bolehlah buat brake mengejut di especially di lorong kanan. Dia sepatutnya tak berada di lorong kanan sebab lorong kanan adalah lorong untuk memotong, bukan dia yang bawa kenderaan especially kenderaan berat lah kat situ. Kemalangan akan berlaku di mana-mana saja. Yang penting kita berhati-hati dan ikut peraturan jalan raya. Itu pandangan saya lah. Baru 999 bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat bagi mendapatkan perincian kes. Berikutan satu kemalangan yang berlaku pada 14 hari bulan April yang lalu telah tular di beberapa media sosial. Satu kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan NKVE melibatkan sebuah motosikal dan sebuah lori, di mana sebuah lori kecil yang dipandu di lorong sebelah kanan telah dipandu agak laju dan kemudian apabila kenderaan di hadapannya perlahan, dia telah memperlahankan dan mengheret ataupun cuba masuk ke lorong kiri
Dan pada masa yang sama telah tiba sebuah motosikal dan terlanggar sisi lori tersebut. Motosikal tersebut telah jatuh di hadapan sebuah kereta lain di lorong kedua dan mengalami kecederaan ringan penunggangnya. Ketiga-tiga pihak telah membuat laporan polis dan kita telah menyiasat. Kes tersebut telah disiasat di bawah kaedah 6/2 dalam LN 166-59. So, dalam kejadian sebegini saya suka menasihatkan kepada kenderaan di mana kita semua berkongsi satu jalan untuk penggunaan semua. Jadi saya mengharapkan lori yang membawa muatan tidak dipandu di lorong kanan kerana bila berlaku kecemasan untuk memperlahankan kenderaan, mengakhiri masa dan mungkin terpaksa bertindak sebegitu hingga menyebabkan motosikal yang nak lalu terpaksa dihempit sehingga dia terjatuh. Dan motosikal juga ketika ditunggang di lorong-lorong celah-celah antara kenderaan hendaklah dipandu secara berhati-hati dan tidak ditunggang secara laju kerana berbagai kemungkinan berlaku di hadapan kita. Jadi menasihatkan semua pengguna jalan raya kita bersama-sama berkongsi jalan raya dan memandu secara berhemah untuk mengelakkan kemalangan. Menurut polis, siasatan lanjut masih dijalankan dan tindakan akan diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab. Belum turun, orangnya belum turun, cuma dia mau bawa turun. Sudah ada yang turun, ada atau belum? Belum ada orang turun, cuma dia. Berdegil dan enggan bekerjasama. Itulah antara cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM ketika memeriksa kapal-kapal yang bersauh tanpa permit di sekitar perairan Johor. Saksikan Op Jangkar Haram disediakan oleh wartawan Halim Din. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya daripada Malaysia Coast Guard ingin cek. 3 April jam 2.45 petang, perairan Tanjung Penawar, Kota Tinggi Johor. Pemantauan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM melalui Op Khas Jangkar Haram mengesan kapal dagang ini bersauh tanpa kebenaran pada kedudukan 12.6 batu nautika timur Tanjung Penawar. Walaupun amaran awal telah dikeluarkan melalui radio meminta kapal ini beredar, namun ingkar mematuhi arahan. Justru pasukan tindakan khas Maritim Malaysia telah bertindak bergerak ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Selain anggota yang menaiki aset laut, pesawat udara AW139 turut digunakan berikutan struktur badan kapal yang tinggi, menyukarkan pasukan yang menaiki aset laut untuk masuk ke dalam kapal ini. Anggota yang diturunkan dari pesawat udara menggunakan teknik fast roping cuba melakukan pemeriksaan, namun pada awalnya Master dan Chief Officer kapal yang berdaftar di Itali ini enggan memberikan kerjasama. Belum turun, orangnya belum turun, cuma dia mau bawa turun. Sudah ada yang turun, ada atau belum? Belum ada orang turun, cuma dia mau bawa turun untuk proses. Jangan menolak bawa turun dulu. Jangan ada yang turun dulu. Bilang kami mau diskusi sama owner dulu Pak. Ini kami ada di luar. Itu sebenarnya tahu nggak? Posisi kamu itu harusnya di sebelah. Halo, putus. Bagaimanapun, mereka akhirnya akur arahan yang dikeluarkan. Satu, international Pak. Hah? Untuk komunikasinya dengan ini? Semua untuk komunikasi Pak. Ada dua. Untuk PHF 2 Pak. Untuk MFAF 1. Siasatan awal mendapati kapal ini telah bersauh melebihi tempoh 48 jam tanpa pemakluman dan kelulusan Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Master dan Chief Officer kapal kemudiannya dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedeli untuk siasatan lanjut. Tindakan diambil di bawah Seksyen 491B-1-I Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali.
Tangkapan ini merupakan tangkapan yang ke-19 sejak Ops Jangkar Haram dilaksanakan bermula 24 Mac lalu, dan jumlah keseluruhan tangkapan yang dilaporkan setakat laporan ini disampaikan sepanjang tahun ini adalah sebanyak 37 buah kapal. Dan pihak Maritim Malaysia akan sentiasa membuat pemantauan dan rondaan dari semasa ke semasa bagi mengesan segala aktiviti tanpa permit yang berlaku di sepanjang perairan ini. Mengapa permit bersauh diperlukan? Untuk penjelasan, 999 menemui timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Maritim Kamaruzzaman Abu Hassan. So bila mereka ni bersauh tanpa kebenaran, bermakna mereka ni akan bersauh di tempat yang mana mereka berada. Bayangkanlah, mereka akan cuba mengelakkan daripada dikenal pasti melalui pemasangan EIS, kerana apabila mereka berada di kawasan berkenaan untuk keluar dan masuk dalam perairan berkenaan, mereka memasang EIS. Tujuan EIS ini dipasang adalah satunya adalah untuk memastikan tidak mengelak daripada berlakunya pelanggaran. Jadi kalau dia tak pasang dan kapal-kapal yang melalui mungkin akan berlaku insiden. Itu salah satu, ia perlu dikawal dan kita memastikan ianya tidak kawasan tu jadi sibuk dan penuh dengan kapal-kapal yang bersauh, dan dia akan menghalang laluan-laluan kapal yang nak keluar dan masuk ke Selat Singapura ni. Dalam pada itu, Pengarah APMM Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, operasi khas Jangkar Haram menggunakan modus operandi gempur dan periksa mengejut terhadap kapal-kapal yang disyaki berlabuh secara haram dan mencurigakan. Halimdin 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.